Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan teruskan bab 7 dengan fokus kepada sintesis pelan dan ungkapan dan juga cara untuk melakar objek. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan standard pembelajaran 7.2.2, cikgu nak bawa anak-anak murid untuk imbas kembali apa yang telah kita belajar pada sesi pembelajaran sebelum ini. Okey, so kita lihat ni contoh ni adalah objek. Sebelum ni saya tunjukkan cara bagaimana daripada objek kita akan buat pelan dan donghakan pada atas kertas dalam bentuk satah lah, maksudnya dua dimensi. Okey, so tengok saya tunjukkan cara dia. Okey, daripada sini dia akan ada daripada kalau kata ni kita akan bentuk satu satah mengufuk. Okey, di mana kita akan melibatkan satah mengufuk, satu satah mengufuk dan juga dua satah mencancang. Okey, so kalau kat sini kita akan lihat pada pandangan atas, okey, kita akan unjurkan garisan garisan normal kepada satah, dan kita akan terbina lah satah dengan pandangan atas ataupun pelan. Okey, seterusnya ini pandangan pelan. Seterusnya kita unjurkan garisan normal kepada satah dan membentuk donghakan depan, sebab kita pandang daripada depan. Okey, seterusnya kalau kita unjurkan, kalau kita pandang daripada sisi, daripada tepi, kita unjurkan garisan normal kepada satah. Okey, so kita akan bina satu satah dengan donghakan sisi. Okey, so ni makna kata, tak apa. Yang ni semua bucu-bucu yang akan diletakkan, yang saya dah terangkan lah macam mana yang depan akan berada di hadapan, dia akan slash dengan yang di bawah. Okey, kita teruskan. Sebab hari ni saya akan tunjukkan yang ni makna kata yang ni daripada yang sini cikgu tak tunjuk lagi macam mana dia terbuka. Kalau kita tengok sini okey, daripada yang setelah dibentuk yang ni, okey, bila kita boleh buka, nampak? Kita buka daripada bentuk 3D, kita akan bentuk dalam bentuk 2 dimensi je lah. Nampak satah ni kan? Di mana daripada 90 darjah ni sebenarnya dia dibahagi dua ni lah. Maksud kata bila bahagi dua kita lipat balik semula kan. Kita dapatlah tadi kecantuman yang 3 satah tadilah. Okey. Okey, so yang ni yang ni sekarang ni cikgu nak tunjuk dengan anak-anak murid lah untuk yang pada hari ni. Okey, macam mana kita nak daripada ni lah, nak tunjukkan daripada pelan ni, daripada yang kita dapat ni, pelan donghakan yang sedia ada lukisan dalam bentuk 2 dimensi ni, kita nak ubah dia kepada 3 dimensi. So kalau kat sini kita nampak 45 darjah, kita akan potong ni. Okey, kita akan potong dia. Okey, kita potong dan kita akan cantum dia. Okey, saya tunjuk okey, dicantum dia, nampak bila cantum. Ni. Yang ni kat bawah saya akan tunjukkan lah macam mana nak bina bentuk 3 dimensi ataupun objek berdasarkan pelan dan donghakan dalam bentuk 2 dimensi tadi. Okey, so saya tunjuk kita teruskan. Okey, inilah contoh yang saya nak tunjukkan sekejap lagi. Okey, di mana diberi pelan dan donghakan yang di bawah ini dan dia minta untuk lakar bentuk 3 dimensi prisma tersebut. Okey, so saya dah pindahkan bentuk-bentuk ni kepada yang ni. Saya ubah kepada applet GeoGebra lah, supaya anak-anak murid boleh teroka sendiri dan cubalah bagaimana nak dapatkan idea dan juga supaya lebih jelas macam mana objek terbentuk berdasarkan berdasarkan pelan donghakan yang diberikan. Okey, so nampak saya dah, yang ni pelan
plan ni saya akan gunakan satah berwarna ungu, iaitu satah mengufuk. Okey, yang ni pula manakala untuk dongangkan depan, macam biasa saya akan gunakan warna hijau, satah warna hijau. Dongangkan sisi saya akan gunakan satah yang berwarna jingga. Okey, so tengok kat bawah ni. Okey, nampak? Saya dah bentukkan dia. Okey. Alright. Okey, so kita tengok kat sini macam mana nak bina objek 3 dimensi. Okey, so kat sini kalau ikutkan, okey. Yang ni sebab apa tau? Yang ni selalunya kita akan generate daripada kata apa, pandangan depan ni. Selalunya kita akan generate daripada keratan rentas prisma. Tetapi dalam kes ni sebenarnya dia ada melibatkan satu kuboid. Satu kuboid di mana satu kuboid kecil dibuang tau daripada kuboid yang besar ni. So cara nak tunjuk ni, okey, saya tunjuk okey, saya akan bawa ni ke depan. Okey, saya bawa kata apa, bertindih dekat ni lah. Okey, yang ni pun sama. Sebab ada segi 4 yang dibuang tu maksudnya nak beritahu katanya segi 4 kat sini dibuang. Tapi sebelum tu kita okey, dah dapat macam ni, kita nak generate dia. Okey, nak generatekan bentuk objek tu dalam bentuk 3D. So kita gunakan yang ini, prisma. Okey, so saya pilih yang ni. Okey, saya letak nilai negatif 1. Okey, kenapa 1? Sebab yang ni tinggi dia 1 Alright. Seterusnya kita ambil yang satah kedua ni. Yang ni ni ialah pandangan depan tadi So makna kata yang depan tu dah naik ke atas ni lah. So sekarang ni saya nak bawa yang ni pandangan pelan. So sekarang ni pandangan depan saya nak bawa pergi ke belakang ni, sebab dia ada ganjakan ke belakang ni kan. Dia punya anjakan pun 1 juga. So saya ambil ni. Okey, 1. So okey. Okey, nampak dia pergi ke belakang tu. Sama juga yang ini pun, pandangan sisi ni. Saya klik kat sini. Okey, saya letak 1 juga sebab kita nak bawa pergi ke belakang. Okey, nampak bentuk ni. Dia ada isi kan, ada bentuk kat belakang ni. Ada ketebalan dia kan. Okey, so kita tengok kita nak tengok adakah bentuk objek ni sama dengan plan dan dongangkan lukisan yang telah diberikan lah. Yang ni. Kita check Kita tengok sini untuk semak dia. Klik anak panah ni. Okey, so kita akan pilih yang home ni. Okey, kita akan pilih pandangan pandangan atas dulu ataupun pelan Okey, nampak bentuk dia macam ni Alright, so yang ni sebab dia okey, yang ni sebab apa tadi ini tak tepat tak kena tepat. Kita bawa sikit depan. Okey. Okey, alright. So kita patah balik semula pandangan atas. Tu Alright, so kita tengok kat sini, check pandangan plan. Sama tak? Sama kan? Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok pada pandangan. Okey. Warna hijau lah pandangan depan Yang ni. Okey, nampak? Okey, 1 kat sini kan, kita tengok kat atas ni, pandangan depan. Okey. Sama Alright. Okey, yang terakhir dapat dongangkan sisi. Kita tengok Okey, sisi. Okey, nampak kita tengok ni. Kita beza kan, banding bezakan dengan lukisan plan tu Okey, nampak dia punya kotak kat sini kan. Okey, nampak sama Alright, so itulah cara untuk membina objek 3 dimensi lah. Anak-anak murid boleh cuba sekali lagi ni. Bila habis dah tengok ni sekali lagi, anak murid cuba sendiri bagaimana untuk dapatkan idea ataupun imajinasi sendirilah supaya nanti bila dapat soalan jadi lebih mudah untuk dibuatlah. Okey, diselesaikan masalah tu. Okey, so tengok kat sini. Ini penerangan dia lah. Ada saya ambil daripada buku teks. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, tengok ni. Okey, yang ni sama juga diberi berdasarkan pelan dan dongangkan yang di bawah. Lakar bentuk 3 dimensi prisma tersebut. Okey, so yang ni kan macam tadi juga saya dah pindahkan. Okey,
Okey, yang ni pelan maksudnya warna ungu, satah warna ungu. Depan saya gunakan satah warna hijau dan sisi saya gunakan satah berwarna oranye. Okey, so kita tengok. Kalau nak check pun boleh kat sini. Nampak saya check pandangan atas. Tengok sama. Okey, sama kan? Okey, kita patah balik. Ukuran pun sama dah, tengok 6, 2, 4. 6, 2, 4, 4.4 tengok. Sama Okey, so kita tengok pada pandangan depan. Satah warna hijau. Okey, nampak ni 4, tinggi 1, ni panjang 6. Kita tengok sana atas. Okey, 4, 1, ini 6 lah, sama yang sini lah 6 Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok pada pandangan sisi, dongangkan sisi. Okey, yang ni 3.5, 1, 4.4. Tengok betul tak? 3.5, 1, 4.4 sama Okey, so sekarang ni saya tunjukkan cara untuk membentuk objek 3 dimensi. Okey, tengok Okey, kita patah balik sini. Okey, sama. Okey, kalau tadi kita sebab saya kata tadi dia melibatkan kuboid, di mana kuboid penuh, di mana ada kuboid kecil kita buang kan. Kalau macam ni, yang ni adalah prisma yang kerata rentas dia adalah dalam bentuk ni lah, gabungan segitiga dan juga segi 4 tepat So kalau untuk bina ni, okey, dia cara macam ni Okey, yang ni kita bawa ke depan. Okey, macam tu. Yang ni kita bawa sampai sini. Okey. Okey, kita akan generate satu ni sahaja sebab yang ni dia akan bawa pergi sampai ke sana. Okey. So kita akan pilih, kita tak perlu nak orang kata apa, nak generate setiap satah ni. Kita hanya generate satu satah saja, iaitu dongakan depan, sebab dia akan unjurkan terus ke belakang. Dia akan project kat belakang ni lah. Dia akan dapat bentuk 3D So saya ambil yang ni. Okey. Yang ni saya akan pilih yang ni. Dia punya panjang tadi berapa tadi? Tengok panjang tadi 4.4 kan. So kita akan ambil 4.4 kat sini. Kita tekan okey. Nampak? Alright. Kita tengok So kita pusing dulu Ustaz. Ambil anak panah ni untuk gerakkan dia. Okey, nampak? Okey. Tu bentuk dia lah. Okey, nak check. Okey, kita tengok sini, tengok pada pandangan atas. Okey, check balik semula, sama tak? Ni satah, ni warna ungu So yang ni lah plan. Sama tak? Sama Kita tengok seterusnya. Pada pandangan depan. Yang ni. Alright, kita check. Tu. Sama Okey. Dan pada pandangan sisi, dongangkan sisi. Okey, ni bentuk dia, check. Sama Okey. So, itulah cara bagaimana nak selesaikan untuk menjawab soalan melibatkan sintesis, plan dan dongangkan, dan juga untuk melakar objek. Ni jawapan sama tadilah. Nampak kan tadi? Dia punya satah dia kan. Ini kalau kita pusing balik semula nampak? Sama. Okey, sama macam ni. Okey, nampak Okey, so kat bawah ni ada latihan lah. Nanti saya harap anak-anak murid boleh cubalah. Cuba satu, saya nak tugasan anak-anak murid. Saya nak kamu buat ni lah, saya nak kamu cuba teroka sendiri. Cuba dapatkan gambaran yang jelas bagaimana untuk mendapatkan bentuk 3 dimensi. Lepas tu bila dah rasa dah yakin, cuba lalui latihan ni lah. Uji minda 7.2b, ada soalan, buat dulu dalam buku latihan, lepas tu boleh semak jawapan kat sini Okey, saya harap dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah melibatkan standard pembelajaran 7.2.2, iaitu mensintesis plan dan dongangkan suatu objek dan melakar objek tersebut Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.